ini tarikh luputnya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ada tuan-tuan tengok sakit tapi tak mati-mati. Ada tengok tua tak mati-mati, segar lagi. Apa ni kulu bidu. Faham semua ni ya. Nampak dah tua dah. Tapi duk apa ni lagi. Tuan-tuan, bukan saja manusia, tiap-tiap makhluk Allah Ta'ala pimpin dalam alam. Mendarat ikan tamban di Lahad Datu, satu fenomena yang terkejut semua orang. Satu kali ombak naik ke darat, satu rombongan ikan tamban naik, datang lagi ombak, satu rombongan lagi, datang lagi ombak, satu rombongan lagi. Ditanya kepada satu profesor tu kata, pasal apa? Ditanya dia, pasal apa ikan darat naik ke ikan laut naik ke darat? Dia kata ada ikan besar mengamuk dalam laut. Ini profesor kangkung namanya. Baliklah pada Allah. Allah mengaturkan segala-galanya. Qurtubi sambung, yang kata alam dunia ni ada satu alam sebelum dia, alam roh. Dialog Allah dengan malaikat, dialog Allah dengan seluruh roh berlaku di alam roh. Apa dialog dengan malaikat? Allah nak jadikan manusia sebagai khalifah. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampailah habis ayat tu kan. Kemudian dialog Allah Ta'ala dengan seluruh roh manusia. Alastu bi rabbikum, siapa Tuhan yang kamu sembah? Qalu bala syahidna, bahkan engkaulah Tuhan kami yang kami akan sembah. Sama ada di alam roh, sama alam dunia, sama ada alam namanya akhirat, semuanya Allah Ta'ala pimpin, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu sebab kalau kita ambil satu juzuk dalam konteks kehidupan kita, politik, apakah boleh kita memimpin mengikut hawa nafsu kita? Sedangkan dalam syariat, jalan yang Allah Ta'ala tunjuk macam mana nak memimpin politik adalah mengikut perintah daripada Quran. Itu sebab tak boleh kata bila masuk masjid sangkut baju politik di pagar. Tak boleh. Haram hukumnya. Undang-undang lagi besar pada politik. Undang-undang. Boleh tak kita kata kita menguruskan undang-undang berdasarkan kepada kehendak kita, hawa nafsu? Tak boleh. Haram hukum dia. Sebab semuanya dipimpin berdasarkan kepada syariat Allah. Tuan-tuan nak panggil satu penceramah, nak datang kemari, yang dengar sebahagian, yang tak dengar banyak. Yang tak dengar tu bila kata malam ni ada ustaz baru, mereka pun tanya sebelah, okey ke ustaz ni? Tu soalan tu. Pasal apa tanya okey tak okey? Kau duduk diam dengar lah. Udah disyarahkan ustaz tu kan, dalam syarah segala macam, sejam dia syarah, sambil tuan-tuan mengambil uduk sekarang. Okey lah ustaz tu. Pasal apa kita okey ustaz tu? Dia diam je lah. Udah lah. Okey tak okey sebelum ceramah, okey tak okey lepas ceramah. Inilah politik. Itu baru politik pilih ustaz. Ini politik nak memimpin negara. Takkan kita pilih yang kangkung. Kau keluar kangkung. Sekarang sajak kangkung keluar. Tuan-tuan nak dengar sajak kangkung tunggu. Memang kangkung dia balun tu kali. Malawi dalam tafsirnya menyatakan adalah satu kehairanan. Yahudi datang bertemu dengan engkau ya Rasulullah, sedangkan di sisi mereka ada kitab Taurat yang mempunyai hukum Allah di dalam. Heran kita kalau ada hari ini lagi lah, ada orang yang menyatakan macam mana hukum hudud. Heran kita.
Benda yang dibicarakan 1400 tahun yang lalu, Nabi dah melaksanakan dalam negara yang bernama Madinah. Disambung oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Disambung oleh negara yang menegakkannya, seperti kerajaan Osmaniyah. Ada lagi orang di sini tak faham betul kada hukum Allah. Koma tu pangkah depo tu dapat apa? Masih dengar lagi. Sebab sedangkan di sisi mereka ada Quran. Rasulullah SAW bila ditanya tentang hukum untuk penzina, maka Rasulullah SAW menjawab dan memberi hukum. Hukuman itu sama seperti dalam Taurat. Ini bermakna Quran membenarkan kitab yang sebelumnya. Jadi sebenarnya Quran itu melengkapi semua suruhan Rasul-Rasul yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Satu kali bapa saudara Nabi kan, Abu Talib, ikut Nabi dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tu anak dia, Nabi tu anak saudara. Ikut pergi dua Mekah. Rupanya Nabi nak semayang dengan Sayyidina Ali. Habis semayang, Muhammad, apa yang kamu bawa agama baru ni? Ya ammi, wahai pak saudara, kata Nabi, hazad din, agama yang aku bawa ni, dinullah, agama Allah. Dinul malaika, agama seluruh malaikat. Dinur rasul, agama seluruh rasul. Maknanya Quran membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya pula menyatakan bagaimana Yahudi mau mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan hukum dalam Taurat sendiri Yahudi menolaknya. Nak taat Quran macam mana? Dalam Taurat boleh betul. Ini kan pula nak menerima dalam Quran. Sedangkan hukum dalam Taurat, hukum dalam Quran adalah hukum yang sama. Summa yatawallawna min ba'di dzalika, kemudian mereka berpaling pula sesudah itu. Dan diberikan hukuman, ini dia hukumannya, mereka berpaling. Tuan-tuan, jangan kita jadi golongan ni. Udah ada kebenaran, mari sama kita berusaha letak diri kita dalam kebenaran itu. Wajib hukum Allah Ta'ala. Jangan pergi harus pula. Tak boleh. Walaupun asas dalam fiqh ni harus kan. Pandai betul bapa. Harus sani letak nama. Harus sani. Harus dua kali. Harus kata. Kata sehari dua ni awak diasak dengan ASB. Orang tu tanya apa hukum. Malam tadi Google, malam tadi cari laporan PNB segala macam. Kedua, perbincangan, ambil satu e-fatwa, ambil satu perbincangan Dr. Zaharuddin.net. Itu ambil tengok laporan annual year report tu daripada PNB. PNB ni kira badan yang menguruskan ASB tu lah. Ada kesimpan di ASB. Keluar lah tuan-tuan. Haram, kita tahu dah haram ni kan. Majlis fatwa kata harus sesaja. Kalau jenis ilmu banyak betul fatwanya harus macam mana? Selangor perbincangan Majlis Fatwa Negeri Selangor mengharamkan ASB. Perak harus. Tuan-tuan saya tanya dah. Tahu dah hukumnya. Itu sebab orang nak tukar mufti lain. Tukarlah mufti nama wajib pula. Ini harus dua kali apa dah. Tuan-tuan. Jadi perbincangan dalam majlis fatwa tu disebutlah dalam konteks maqasid syariah, menjaga harta segala macam, itulah harus.
Dia tak detail. Tengok detail. Tak mana pelaburan tu dibuat. Sebenarnya saya tengok. Pasal apa Dr. Zahrudin kata bahawa ASB tidak layak untuk duduk sebagai saham Islam. Tempat pelaburan dia. Nombor satu ialah Malayan Banking Berhad. Maybank tu gambar rimau, patut rimau kenyang elok aja. Berapa dia makan duit juta saham dalam. Saya tengok, kalau tak silap angka yang saya tengok lah, 17.8% saham duduk dalam Malayan Banking. Pasal apa tak pilih bank Islam? Pasal apa tak pilih bank muamalah? Pasal apa pilih Malayan Banking? Ini kita pening. Tahu dah sistem konvensional yang bertentangan dengan Islam. Macam mana Majlis Fatwa kata harus lagi, macam mana? Kemudian tempat kedua banyak, itu tempat yang dua atas Malayan Banking, bank konvensional. Habis lah tuan-tuan. Kalau lah ada saham-saham yang ada masuk melabur di Bank Ion, habis lah. Tak payah masuk lah saham tu, tak payah beli lah. Ni ada juga Bank Ion ni tuan-tuan. Kononnya apa ni, ini perusahaan nak sokong lah, nak bantu lah, pergi labur Bank Ion. Dia punya sistem konvensional tu riba. Nombor yang paling banyak dalam pelaburan ASB ialah Malayan Tobacco. Tahu tak? Itulah rokok tu. Berapa persen? 38%. Malayan Tobacco. Rupanya ASB menyokong rakyat Malaysia hisap rokok. Yang lain tu tempat judi-judi tu ada juga, tapi itu sikit, 0.7, 0.8. Itu saya tengok lah, saya tengok yang besar sekali. Kalau ada kopi itu, apa masuk lagi? Nasihatkanlah saudara-saudara kita yang masuk, keluarkanlah. Summa yatawallau. Bila kita beritahu, dia berpaling. Mimba dizalika. Sesudah itu, dah diberitahu, berpaling. Tak mau letak diri atas jalan yang benar. Tak mau letak diri pada jalan yang Allah Ta'ala redha. Tak mau. Itu sebab ada orang yang sempat, ada orang yang tak sempat. Orang yang sempat, esok dia menyesal akhirat. Rugi betul aku. Kalau dari muda aku betul, syurga tinggi lagi. Duduk. Orang yang tak sempat, dah diberitahu tak nak juga. Bila datang malaikat maut, menyesal. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Permohonan orang yang menyesal itu ialah farji'na. Wahai Allah, balikkan kami. Mudah-mudahan kita tak masuk golongan. Balik itu nak buat apa? Ni'mal salihan inna muqinun. Nak buat amal salih, bukan nak semayang, bukan nak puasa, bukan. Nak perbetul urusan kehidupan yang salah. Kalau banyak ada duit ASB tuan-tuan, berpuluh ribu, derma ke masjid ni, buat tandas moden sikit. Kira jenis tekan dia terbuka, jenis letak bawah, bagilah moden sikit. Jangan tuan-tuan buat store, tak boleh, ada manfaat. Tuan-tuan ambil. Katalah tuan-tuan letak RM10, tak usik-usik. ASB kan kopi itu mula dengan RM10. Awak teringat dia datang kampung dulu, kempennya tak banyak, macam RM10 saja.
Kampung aku lah tu.